Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan anatomi dan fisiologi berkaitan dengan mitosis dan meiosis. Kami terdiri daripada saya sendiri, Nurul Elina Tasha binti Anwar, Nurul Alisha binti Muhammad Sabri, Nikno Arika binti Nik Ramli, Nurul Syafina binti Muhammad Zain, Nur Aiza Husna binti Al-Rizan dan Syazwina binti Muhammad Bakhtiar. Objektif pembelajaran bagi pembentangan kami adalah pelajar dapat menerangkan definisi mitosis dan meiosis, dapat menyatakan tujuan mitosis dan meiosis, dapat menghuraikan proses pembahagian mitosis, dapat menyatakan lokasi mitosis manusia, dapat menerangkan proses pembahagian meiosis dan dapat membezakan antara meiosis dan mitosis. Definisi mitosis adalah proses pembahagian nukleus sel-sel yang menghasilkan dua sel anak yang mengandungi kromosom yang seiras dengan induk, iaitu 46 kromosom, 2N, semua jenis sel terlibat. Setiap sel anak mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Tujuan mitosis pula adalah untuk pertumbuhan, perkembangan, pembaikian serta memindahkan salinan lengkap maklumat genetik iaitu DNA. Replikasi kromosom iaitu DNA. Sebelum pembahagian sel, mitosis dan meiosis, DNA akan bereplikasi iaitu berganda. Hasilnya, kromosom dengan dua kromatid untuk setiap 46 kromosom. Berlaku semasa interfasa iaitu kitaran sel. Saya Nurul Alisha binti Sabri. Saya akan sambung bahagian kitaran sel. Kitaran sel ialah turutan kejadian yang melibatkan pergandaan DNA serta pembahagian sel bagi menghasilkan dua sel yang anak yang baru. Kitaran sel terdiri daripada dua fasa utama iaitu interfasa dan fasa M iaitu fasa mitosis. Fasa yang paling panjang dalam kitaran sel ialah interfasa yang terdiri daripada fasa G1, S dan G2. Fasa G1, sel tumbuh dan menjalankan fungsi sintesis protein dan organel baru. Fasa G2, sel berfungsi dan bersedia untuk membahagi iaitu organel berganda iaitu sentrol. Fasa S ialah sintesis replikasi iaitu DNA. Okey, bagi proses pembahagian mitosis, dia ada 4 fasa iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, profasa ni adalah persediaan kromosom di mana kromosom menebal dan nukleus envelope hilang. Metafasa pula kromosom berada di tengah-tengah. Kemudian anafasa, kromosom membahagi iaitu kromatid berpisah dan telofasa untuk pembahagian lengkap sel. Untuk pembahagian ni kita just ingat 4 fasa iaitu kita just ingat Pak Mat, senang ingat Pak Mat lah. P for fasa, M for metafasa, A for anafasa, and T for telofasa. Okey, sebenarnya untuk maklumat awal, proses secara pembahagian mitosis ni berlaku dalam sel badan kita kecuali melibatkan sel-sel pembiakan seperti sperm and ovum dalam manusia. Okey, apa yang berlaku semasa proses profasa ni? Semasa proses profasa ni, sister kromatid mendapat pendek, nuklear envelope hilang dan menedahkan kromosom. Fiber juga terbentuk daripada centriole, iaitu organel yang berfungsi menarik kromosom. Okey, kenapa kromosom boleh memendek dan menebal? Sebenarnya sebelum peringkat profasa, waktu sedang bersedia untuk membahagi, sebenarnya kromosom ni dia terdiri daripada satu struktur benang yang sangat-sangat panjang. Benang ni dia tak nampak macam bentuk S macam ni, tapi nampak macam panjang dan berselirat. Okay, kemudiannya apabila nak masuk peringkat profasa, benang ni yang dipanggil kromatid. Kromatid ni akan memendek dan menebal untuk membentuk struktur yang dipanggil kromosom yang nampak macam ada bentuk sayap dua ni. Okay, iaitu peringkat profasa. Dan dalam jangka masa itu juga, sebelum masuk peringkat profasa, kromosom ni dibina DNA kan. So DNA ni akan replikasi. That's why kita ada sayap sebelah kiri dan kanan. Sebenarnya mereka ni kopi yang sama. DNA yang kita dalam bahasa Inggerisnya DNA replication process occur. Okay, next.
metafasa tu apa? Metafasa ni ialah kromosom akan bergerak ke tengah-tengah sel atau garisan khatulistiwa. Peringkat nafasa pula adalah peringkat di mana sentromer kromosom ditarik oleh fiber menyebabkan sister chromatids berpisah dan ditarik ke arah berlawanan. Akhir sekali, pembentukan dua nukleus baru yang muncul sebagai nuclear envelope dan proses cytokinesis berlaku membentuk dua sel baru iaitu pembahagian lengkap. Organel dan cytoplasma akan bagi sama rata. Okey, ini adalah proses pembahagian mitosis. Lokasi mitosis manusia. Nombor 1 ialah zygot. Zygot ini selalunya berlaku dalam satu sel iaitu mati selula. Fetus atau kanak-kanak iaitu selalunya berlaku di semua sel. Dewasa pula ialah terhad. Contohnya ialah red bone marrow iaitu pembentukan sel darah merah iaitu erythropoiesis. Nombor 2 ialah lymphoid tissue iaitu pembentukan sel darah putih iaitu limfosit. Nombor 3 ialah epidermis iaitu pergantian sel-sel permukaan kulit. Nombor 4 ialah hair follicles iaitu pertumbuhan rambut. Nombor 5 ialah gastrointestinal tract iaitu renewal of epithelium. Ini adalah contoh gambar. Gambar yang pertama ialah mitosis in the bone marrow aspirate. Mitosis terdiri daripada 4 fasa asas iaitu yang pertama profasa, yang kedua metafasa, nombor 3 anafasa dan last sekali telofasa. Penyedotan sumsum tulang menunjukkan angka mitosis dalam telofasa. Pada setiap kutub sel, nukleus baru dan sel tunggal kemudian memampatkan di tengah untuk membentuk dua sel anak yang berasingan. Dan gambar kedua pula ialah application for hair growth control. Sambungannya, nombor 1 dipengaruhi oleh hormon dan faktor dalaman. Nombor 2, sel yang tidak mitosis selepas dewasa iaitu neuron dan sel otot memanjang. Nombor 3, kanser. Kanser merupakan penyakit yang dicirikan oleh pembahagian sel yang tidak terkawal membentuk tumor. Definisi meiosis. Meiosis adalah proses pembahagian sel bagi menghasilkan gamet dan mempunyai bilangan kromosom yang separuh iaitu haploid. Sel baharu yang terbentuk daripada proses meiosis tidak mempunyai ciri yang sama seperti sel induk. Proses meiosis melibatkan dua pembahagian iaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Di akhir meiosis kedua, 4 sel anak yang haploid dihasilkan. Tujuan meiosis. Gamet dihasilkan melalui proses gametogenesis. Proses gametogenesis ialah proses menghasilkan sperma dan ovum dalam sesuatu organisma. Bagi pembahagian meiosis, ia melibatkan pembahagian kromosom homolog kepada 4 sel baru melalui dua peringkat pembahagian iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sebelum membahagi, sel akan melalui interfasa. Interfasa ialah replikasi DNA dan persediaan untuk pembahagian. Okey, kita masuk kepada proses pembahagian meiosis iaitu proses profasa 1. Ia melibatkan sister chromatids menebal dan memendek. Nuclear envelope hilang mendedahkan kromosom. Ketiga, fiber terbentuk daripada centriole iaitu organel yang berfungsi untuk menarik kromosom. Ia juga berlaku sinaps. Sinaps tu tersusun mengikut pasangan homolog dan crossing over. Crossing over, pemindahan maklumat genetik di tempat kiasma iaitu tempat crossing over. Bagi peringkat metafasa 1 pula, pasangan kromosom homolog tersusun di tengah-tengah sel. Pergerakan ini dibantu oleh fiber dan centriole. Seterusnya, peringkat anafasa di mana pasangan kromosom homolog ditarik oleh fiber yang menyebabkan kromosom homolog berpisah dan ditarik ke arah berlawanan. Akhir sekali untuk peringkat pembahagian meiosis ni ialah proses telofasa. Proses telofasa ni pembentukan dua nukleus baru, muncul nuclear envelope dan proses cytokinesis berlaku membentuk dua sel baru. Organel dan sitoplasma membahagi sama rata. Seterusnya kita pergi kepada meiosis 2. Meiosis 2 adalah langkah kedua meiosis. Meiosis adalah jenis pembahagian sel yang berlaku semasa penghasilan gamet. Dua langkah meiosis adalah meiosis 1 dan meiosis 2. Semasa meiosis, pasangan kromosom homologos dipisahkan menjadi dua sel anak perempuan. Kedua-dua sel anak perempuan ini adalah haploid dan mereka menjalani meiosis 2 secara individu.
keempat, langkah meiosis 2 adalah profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Seperti yang kita lihat, ini adalah gambar rajah proses meiosis 2 yang melibatkan proses-proses profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2 dan cytokinesis. Perbandingan antara mitosis dan meiosis. Mitosis berlaku dalam sel soma, manakala meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Mitosis, pembahagian nukleus hanya sekali, manakala meiosis, pembahagian nukleus 2 kali. Mitosis melibatkan pembahagian kromosom sister kromatik terpisah, manakala meiosis melibatkan pembahagian kromosom H semasa meiosis pertama dan pembahagian kromosom sister kromatik semasa meiosis kedua. Mitosis mempunyai sel anak yang diploid, iaitu 46 kromosom, manakala meiosis mempunyai sel anak yang haploid, iaitu 23 kromosom. Mitosis tidak melibatkan pemasangan antara kromosom homolog atau crossing over, manakala meiosis melibatkan pemasangan antara kromosom homolog dan crossing over semasa profasa 1. Mitosis menyebabkan 2 sel anak terbentuk, manakala meiosis menyebabkan 4 sel anak terbentuk. Mitosis mempunyai bilangan kromosom sel induk dikekalkan dalam sel anak, iaitu equational division, manakala meiosis mempunyai bilangan kromosom sel induk diploid berkurangan kepada 1/2 bilangan kromosom haploid dalam setiap sel anak, reduction division. Mitosis mempunyai sel anak daughter cell seiras antaranya dengan sel induk, manakala meiosis mempunyai sel anak daughter cells berbeza antaranya dengan sel induk. Tujuan mitosis membantu pertumbuhan dan pembaikian sel, manakala tujuan meiosis pembentukan gamet bagi mengekalkan bilangan kromosom sel apabila gamet-gamet bersenyawa. Ini merupakan video perbandingan mitosis dan meiosis. Sama-sama kita saksikan. Let's compare two types of cell division, mitosis and meiosis. While mitosis occurs all over the body in somatic cells, meiosis only occurs in the reproductive cells of the gonads in order to form gametes. The original cell in both mitosis and meiosis is diploid. Mitosis consists of one cell division, while meiosis consists of 2 stages of cell division called meiosis I and meiosis II. Mitosis results in 2 diploid daughter cells. In contrast, meiosis results in 4 daughter cells that are haploid gametes. The 2 daughter cells resulting from mitosis are genetic duplicates of each other and the original cell. But each haploid gamete resulting from meiosis is genetically different from every gamete ever formed. Mitosis secara umumnya ialah proses pembahagian nukleus sel induk menjadi 2 nukleus, manakala meiosis pula proses pembahagian sel bagi menghasilkan gamet dan mempunyai bilangan kromosom yang separuh, iaitu haploid. Proses meiosis ini mempunyai 2 pembahagian, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di akhir meiosis yang kedua, 4 sel anak yang haploid dihasilkan. Ini merupakan laman web dan buku-buku yang kami gunakan sebagai rujukan untuk siapkan assignment ini. Cukup sampai di sini sahaja presentation kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.